Yang semula sebagai majlis mesyuarat. Terima kasih. Kita menyambung perbahasan di bawah Kementerian Komunikasi Digital. Saya jemput Sekamat. 5 minit sekarang. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin terus bahas butiran di bawah KKD 020700 penyiaran RTM dan butiran 020800 Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Kerajaan Perpaduan menerusi Kementerian Komunikasi dan Digital sewajarnya memperkasakan penyampaian dasar kerajaan dalam pelbagai bahasa menerusi saluran RTM dan bernama. Selain menumpukan usaha mereformasikan mutu penyiaran RTM dan bernama dalam pelbagai aspek termasuk mutu penerbitan RTM serta bernama juga seharusnya menjadi dua platform penyiaran utama kerajaan Malaysia Madani yang mempunyai kredibiliti dalam penyampaian berita dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Tamil. Yang penting untuk memastikan apa jua matlamat serta perkembangan terkini mengenai dasar serta tindakan kerajaan perpaduan dapat disampaikan secara berkesan kepada rakyat pelbagai kaum khususnya masyarakat desa dan luar bandar yang mempunyai batasan untuk melanggan platform-platform penyiaran swasta yang berbayar seperti Astro. Dan kerajaan harus memberi segala tumpuan dan juga peruntukan kepada RTM ataupun medan untuk kerajaan. Dan kalau kita lihat di mana di Malaysia menerusi saya ingin juga mencadangkan untuk mempertimbangkan oleh Yang Berhormat Menteri, pada hari ini kita ada Timbalan Menteri bersama kita, berita merangkum rangkuman yang memuat intipati perbahasan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dapat disampaikan secara serentak dalam ketiga-tiga bahasa menerusi TV1, TV2 dan juga berita RTM. Bagi masyarakat India dan China yang mempunyai aplikasi RTM Click di telefon muda alih mereka boleh menonton berita parlimen yang disampaikan dalam bahasa Tamil dan Mandarin secara langsung di mana jua mereka berada supaya mereka dapat maklumat yang tepat dan sahih perbincangan dan perbahasan dalam parlimen ini disampaikan secara terus. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan butiran. Sebelum itu saya ingin juga memaklumkan bahawa dalam program-program tayangan movie di dalam RTM ni slot-slotnya sangat kurang untuk program-program Tamil. So saya berharap kementerian boleh juga meneliti walau kalau ada pun movie itu dibiarkan siar pada tengah pagi 2-3 pagi, siapa nak menonton? Saya nak pun berfikir, adakah orang-orang yang nak bekerja di Singapura awal pagi nak menonton movie di tengah-tengah pagi ini? Sangat menyedihkan. Saya mohon menteri pertimbangkan siaran sikit ya. Silakan. Terima kasih Ya Muhammad Segamat. Saya juga mohon dipertimbangkan kalau boleh RTM menyemarakkan lagi konsep perpaduan dengan merencanakan dan menyiarkan banyak lagi program-program yang boleh menyatu padukan rakyat. Kita lihat bahawa perlu diakui kita menyanjungi usaha yang dibuat sempena Hari Kemerdekaan dan sebagainya, tetapi saya mohon kalau boleh ianya dilakukan sepanjang masa, Muhammad. Mohon dipertimbangkan, Muhammad. Terima kasih. Ucapan jelutong boleh juga masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya adalah butiran 06011 program TV dan juga butiran 020900 Perbadan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Secara menyambut baik, saya menyambut baik peruntukan baru yang dengan harapan agar kementerian dapat turut mewujudkan pelbagai rancangan hiburan yang melibatkan artis tempatan, khususnya artis-artis yang muda yang ceburi dalam bidang ini. Dan juga ada beberapa aduan yang saya terima daripada artis-artis tempatan dan khususnya penerbit-penerbit filem, di mana peruntukan daripada FINAS ini tidak juga disampaikan kepada artis ataupun penerbit filem ataupun pembuat filem ini. Khususnya saya ingin menjumpakan ada satu filem baru di Malaysia di baru-baru ini, Adai Malai Kalam. Movie ini ada diterbit oleh seorang anak muda dan sangat popular dan juga disiarkan di Pawagam dan juga di Netflix. Tapi yang amat sedih adalah movie Malaysia ini hanya dibenarkan 2 hingga 3 hari seminggu. Contohnya hari Khamis dan 4 hari saja. Di mana ada juga movie yang diimport daripada India
dan juga ia juga mengganggu produksi ataupun penjualan tiket dan untuk membantu artis-artis ataupun penerbit filem di tanah air kita terjejas. Dan juga ada satu filem yang akan keluar pada minggu ini juga buatan Malaysia, iaitu Nam Katra Isai. Movie itu adalah juga mengenai suasana di Malaysia di mana bagaimana anak-anak muda menyeburi bidang siaran dan juga program-program Tamil, dan juga ada movie India yang akan disiarkan pada minggu ini. Ini juga akan mengganggu. Saya juga mohon kementerian untuk memerhati juga distributor-distributor yang di Malaysia ini supaya memberi ruang kepada pembuat-pembuat filem di tanah air kita, kerana kita ada bakat yang ramai yang boleh kita mengangkat dan juga membantu melalui Finas ini. Dan juga saya mohon kerajaan juga ada aduan yang kita terima di mana menerusi peruntukan 3.1 juta ringgit yang dikhususkan kepada Finas ini diteliti. Saya harap yakin ada juga seorang pengarah yang baru dilantik baru-baru ini juga meneliti tanpa mengira kaum dan agama, supaya kita memberi perhatian kepada karya-karya yang mereka untuk yang terbitkan ini dapat ditayangkan dan juga memperkasa dan memartabatkan filem-filem tempatan ini. Harus diberi perhatian. Juga akhir sekali saya juga ingin menyentuh tentang butiran 030400 perlindungan data peribadi JPGP. Dalam perbahasan peringkat dasar, saya telah tegas dan menyatakan pendirian saya mengenai kewajaran untuk kerajaan Malaysia untuk menyekat TikTok, khususnya TikTok Shop ini. Dan saya yakin Timbalan Menteri juga ada juga mengadakan perjumpaan dengan pihak-pihak TikTok berkenaan perkara ini. Dan saya juga ada berbincang dengan pihak TikTok secara enam mata dengan 2 orang wakil TikTok Asia Pasifik baru-baru ini. Saya secara peribadinya berasa tidak puas hati dengan beberapa maklumat yang mereka berikan. Contohnya adalah seorang itu daripada negara Singapura. Kebetulan sebelum sehari dia sampai ke Malaysia, di Singapura juga ada breach of data, di mana kita dimaklum secara keseluruhannya di Marina Bay Sands ini data 600 juta warga Singapura telah break. So ini adalah satu tanda soal yang begitu besar, dan juga ada challenge of data privacy in Malaysia. Saya ingin juga menegaskan bahawa kerajaan perlu ambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk kita teliti semula platform TikTok ini. Sebenarnya isunya adalah ekosistem itu, sama ada ia boleh menjamin kita punya keselamatan data-data yang kita ada sini. Saya yakin juga kementerian juga akan memberi satu alternatif supaya kita boleh membantu. Dan yang akhir sekali saya ingin memaklumkan bahawa baru-baru ini kerajaan Nepal telah menyekat TikTok di Nepal, dan juga dengan beberapa alasan Nepal telah mengeluarkan amaran kepada setiap syarikat mengendali platform digital untuk menyegerakan pendaftaran operasi bagi mengelakkan platform-platform digital mereka dinyah operasikan di negara tersebut. Kita boleh membenarkan mana-mana syarikat untuk beroperasi, tapi pengkalan data harus diletak di negara-negara tersebut. Contohnya Malaysia, pastikan aplikasi yang gunakan data ini harus ada di negara kita, bukan ada di luar negara kita, di mana kita tidak boleh mengawal, dan juga ia mengancam juga kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia keseluruhan. Oleh itu saya yakin Yang Berhormat Menteri dan juga KKD akan teliti semula perkara-perkara yang saya bangkitkan pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Parit Bunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin merujuk butiran 020400 Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara. Puspal dengan peruntukan pada tahun 2024 berjumlah 934,800 berbanding 8,838,000 pada tahun 2023. Kementerian Penerangan terdahulu di zaman Datuk Seri Utama Rais Yatim telah menyediakan satu garis panduan persembahan artis luar negara. Selain itu, JAKIM juga menyediakan garis panduan penganjuran konsert. Garis panduan ini disediakan sudah tentulah untuk mengawal supaya tidak berlaku persembahan yang bercanggah dengan adab ketimuran dan juga ajaran Islam. Saya pernah bangkitkan isu ini dalam sidang yang lepas, tapi pada pengamatan saya, beberapa persembahan yang melibatkan artis luar negara tidak menepati dengan kod etika berpakaian yang disediakan oleh Kementerian Penerangan waktu itu. Antaranya, saya sebutkan sebagian saja, antara kod etika berpakaian artis lelaki tidak berpakaian bersesuaian dan tidak menyeluk mata, tidak memakai baju yang terbuka atau dedah luas sehingga menampakkan dada dan badan, berpakaian koyak, seluar bertampal atau tidak terurus,
berseluar pendek, berpakaian yang mempamerkan simbol, sama ada simbol LGBT, simbol arak dan sebagainya. Kemudian menanggalkan pakaian semasa membuat persembahan dan sebagainya. Manakala kod etika pakaian artis wanita hendaklah berpakaian sopan dan tidak menjolok mata, dilarang memakai pakaian terdedah luas di bahagian dada atau tersingkat dari para lutut, memakai pakaian yang berbelah terlalu tinggi atau terlalu ketat sendat, berpakaian yang terlalu jarang yang menampakkan pakaian dalam atau bentuk badan dan sebagainya. Itu sebahagian yang terdapat dalam kod etika berpakaian dalam buku garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM, juga garis panduan yang disediakan bukan JAKIM, oleh Kementerian Perangan waktu itu. Juga garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM berdasarkan keputusan muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bagi ahwal kali kedua pada Mei 1981, di mana ia menjadikan satu garis panduan pihak JAKIM untuk persembahan artis luar negara ataupun dalam negara. Jadi pada pengamatan saya, persembahan-persembahan yang melibatkan artis luar negara termasuk dalam negara, sebahagian besarnya tidak mematuhi peraturan tersebut. Jadi saya mencadangkan kepada kementerian supaya meminda Akta 493, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1992, supaya dimasukkan garis panduan JAKIM dan juga garis panduan kementerian yang lalu supaya ia menjadi sebahagian daripada peraturan. Sebab pada pengamatan saya, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan KL 1992 hanya merupakan satu bentuk pengurusan, permohonan, lesen, pembayaran dan sebagainya. Tetapi tidak ada suatu garis panduan yang menjadi undang-undang yang dimasukkan dalam akta tersebut. Jadi saya mencadangkan supaya pihak kementerian meminda Akta 493 dengan memasukkan sebahagian garis panduan yang disediakan oleh kementerian yang lalu dan juga garis panduan yang disediakan oleh pihak JAKIM. Pak Muhtar, pengetahuan. Sila. Terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih Tok Kongsi. Berkaitan dengan Akta Hiburan, dikatakan Coldplay akan membuat persembahan di Malaysia. Dan Perdana Menteri mengatakan bahawa Coldplay ini menyokong Palestin. Itu sebab dibenarkan. Dan ianya bercanggah dengan apa yang telah difatwakan oleh Mufti. Apa pandangan Pak Muhtar pandangan hal tersebut? Adakah kerana menyokong Palestin maka dibenarkan untuk buat persembahan di Malaysia? Terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih. Saya bersetuju dan jadikan ia sebahagian daripada hujah saya. Bukan bermakna hanya kerana menyokong Palestin semata-mata, sebab itu isu kemanusiaan, maka ia dibenarkan untuk mengadakan persembahan di negara ini. Sedangkan terbukti, walaupun saya tak kata artis-artis dalam Coldplay itu pengamal LGBT, tapi kita ada bukti bahawa Coldplay telah menyatakan sokongan untuk komuniti LGBT dalam pelbagai cara sepanjang kerjaya mereka. Kumpulan ini juga telah menunjukkan sokongan untuk hak LGBT dan kesesamaan, dan pada tahun 2017 Coldplay menerima $9,000 untuk membantu organisasi LGBT di Australia berkempen untuk kesesamaan perkahwinan. Di samping itu, penyanyi utama Coldplay telah bersuara menyokong hak LGBT dan perkahwinan sejenis dalam pelbagai wawancara. Jadi amat tidak wajar Coldplay dibenarkan untuk mengadakan persembahan di negara ini. Kemudian saya ingin juga merujuk Butiran 020900 Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, dengan bajet yang diperuntukkan sebanyak 30,109. Sebagaimana yang sudah maklumi bahawa FINAS adalah berperanan sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab, agensi yang bertanggungjawab menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan industri perfilman Malaysia. Persoalan saya, adakah FINAS berhasrat membantu industri perfilman dalam mengeluarkan filem-filem patriotik yang melibatkan perjuangan orang terdahulu dalam menentang penjajahan, sehingga ada yang gugur dibunuh, digantung di buah negeri seperti Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela, Tuan Guru Abraham Limbong, Dul Said, Mak Saleh di Sabah, Rentap di Sarawak dan sebagainya. Termasuklah filem-filem zaman kegemilangan dan keemasan Kesultanan Melayu Melaka suatu ketika dahulu sebelum dijajah oleh Portugis. Masalahnya, syarikat-syarikat filem tak mampu untuk membuat filem-filem yang risiko kos yang tinggi, melainkan pihak kerajaan melalui FINAS membantu untuk produser filem mengeluarkan filem yang semua itu, sebab ia boleh membangkitkan semangat patriotik kepada para penonton. Dan saya percaya seperti filem Mat Kilau yang mendapat sambutan yang sangat hebat di Pawagam dengan hasil kutipan tiket mencecah hampir 100 juta dalam tempoh sebulan lebih. Filem sejarah inilah yang sepatutnya diperbanyakkan dan ditayangkan bukan sahaja di Pawagam, bahkan ditayangkan secara bersiri di mana-mana channel RTM supaya boleh membantu ataupun boleh
menyemai semangat patriotik kepada semua rakyat Malaysia. Dan saya ingin tahu mengapa RTM belum lagi menyiarkan di saluran perdana RTM filem Mat Kilau yang sememangnya ditunggu-tunggu untuk ditonton di Culture TV selain daripada YouTube dan juga di Pawagam. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri, saya beri kepada butiran 02000 dan 2020-500 mengenai perkembangan industri kreatif. Saya ingin bertanya kepada kerajaan sejauh manakah kebertanggungjawaban dan kebajikan serta perkembangan dan pembangunan influencer diberikan perhatian oleh pihak kerajaan dalam isu pembangunan ini. Kerana kita mengetahui bahawa akhir-akhir ini ramai anak muda telah menjadikan influencer sebagai satu kerja mereka, dan ini perlu dibuat satu perimbangan di antara kawalan keselamatan kandungan yang mereka keluarkan serta kebebasan mereka dalam berkreatif. Sepatutnya diberikan satu pendidikan kepada key media personal ini supaya boleh membantu menjayakan hala tuju negara dan juga masyarakat kita. Merujuk kepada butiran 020-900 FINAS dan 020-400 Puspal, saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah pihak agensi ini akan membuat kerjasama dengan negara-negara sebagai contohnya Turki dan Iran serta negara-negara yang ada produk yang bagus. Kita lihat banyak filem-filem mereka menjurus kepada nilai-nilai kemanusiaan yang boleh ditiru dan dipakai, dan mereka banyak menumpukan kepada historytainment. Sebagaimana disebutkan oleh rakan-rakan lain daripada kedua-dua pihak bahawa kandungan ini perlu diterjemahkan dengan segera. Dan saya ingin bertanya pihak kerajaan, adakah pihak Lembaga Penafisan Filem dan FINAS akan ditambah keahlian mereka untuk mempercepatkan tujuan penyiaran, penapisan dan juga semakkan kepada filem-filem ini. Kita mahu kalau boleh penglibatan pihak industri penterjemahan negara boleh membantu industri digital dan juga filem kita supaya boleh mengambil kebaikan daripada filem-filem lain dan menterjemahkan filem kita kepada bahasa-bahasa lain supaya boleh bertukar-tukar dan menjimatkan kos. Jadi kita mahu sebagaimana cadangan daripada tadi disebut tentang pendidikan jati diri bersikap sejarah. Kita memerlukan banyak lagi filem-filem seperti ini, dan kita lihat sampai hari ini pun kita tidak boleh melupakan filem hasil daripada karya Tan Sri P. Ramlee yang banyak membantu segala unsur-unsur kebaikan dan perpaduan yang tak ramai dapat dilahirkan oleh negara kita, sekalipun kita punya akademi seni tersendiri. Merujuk kepada butiran 030-100 memperkasakan industri ataupun infrastruktur telekomunikasi digital, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan sejauh manakah perkembangan menara telekomunikasi yang dibuat di semua parlimen, terutama di kawasan luar bandar, contohnya di Tumpat dan dekat Panjang. Kerana kita perasan bila sampai di kawasan Pekalang Kubur atau di pinggir bandar Rantau Panjang, telefon kita terus betul ke kepada telefon Thailand. Tapi bila kita ke Takbai, kita tak dapat kita punya siaran. Artinya mereka punya server lagi kuat daripada server kita. Jadi bagaimanakah kerajaan mempersiapkan perkara ini? Kerana kita juga melihat keselamatan dan juga kebajikan kepada penduduk kita dan juga pelancong. Merujuk kepada butiran 3100 Jaringan Digital Negara, adakah kerajaan akan menetapkan kadar lantai FUP, Fair Usage Policy, khususnya pada kadar lantai yang ada adalah 500 GB kepada telco provider seiring dengan transisi 4G kepada 5G. Sesuai dengan capaian laju internet 5G, kita percaya bahawa kota FUP internet perlu diperbesarkan supaya selari dengan kelajuan FG yang kita nikmati. Jadi kalau boleh biar sama antara keperluan dan juga perkembangan teknologi yang kita ada. Merujuk kepada butiran 030-400, kita difahamkan di bawah perlindungan data pribadi dan juga cyber security, negara jiran kita sebagai contohnya Singapura memberikan suatu kebertanggungjawaban kepada pihak bank untuk bertanggungjawab mengganti rugi pelanggan melalui aktiviti skema dan apa yang berlaku melibatkan jenayah sekiranya dapati pihak ada kecuaian di pihak mereka. Jadi dalam hal ini saya memohon kalau boleh pihak kerajaan mencadangkan dengan segera dan mengambil iktibar daripada negeri-negeri berdekatan supaya kita juga memberi satu akta dan undang-undang untuk memastikan keselamatan cyber security kepada pihak pengguna dan juga pihak rakyat kita. Betul juga dengan cyber security yang melibatkan kepada pemain-pemain internet. Kerana hari ini kita melihat juga ada tekanan daripada pihak luar khususnya berkaitan dengan keselamatan internet. Di bawah butiran 060-400 penyiaran one-off pendidikan pilihan nasional, saya ingin bertanya kepada kerajaan sejauh manakah komunikasi ataupun sinergi di antara KKD dengan Kementerian Pendidikan dan juga KPT. Semua sekolah ada badan redaksi, semua sekolah keluarkan majalah sekolah, tetapi adakah semua sekolah mempunyai suatu badan digital yang boleh mengeluarkan
online magazine dan juga online production daripada sekolah dan juga IPT supaya ini boleh menggerakkan penyiaran ataupun komunikasi digital kepada pihak sekolah, dan apakah inisiatif kementerian sebagai galakan kepada mereka ini untuk membentuk suatu komuniti digital yang lebih baik, dan adakah kursus animasi digital ini ada dalam TVET di bawah keputusan 3300 Malaysia Digital Economy Corporation? Sejauh manakah pelan tindakan kerajaan untuk ekonomi digital, dan adakah kerajaan akan membina prasarana ekonomi ataupun pusat aktiviti ekonomi digital secara mobile di semua lokasi kegiatan ekonomi rakyat B40, khususnya macam pasar tani, pasar pagi, kerana ini melibatkan the real entrepreneurs yang memerlukan kepada pendidikan ekonomi digital. Jadi kalau ini dapat dibuat, saya harapkan kerjasama di antara kementerian ini dengan Kementerian Ekonomi supaya boleh melajukan ataupun boleh melancarkan lagi digital ekonomi dalam negara kita. Kita juga ingin melihat suatu masyarakat yang bermaklumat, terhubung dan berdaya maju. Saya ingin bercakap pihak kerajaan di antara pihak komunikasi digital supaya kerjasama dengan Kementerian Pelancongan bagi memastikan bahawa kita ada coverage 1 minggu 1 parlimen. Kalau kita buat macam ni, penyiarannya lebih berkualiti, dapat bawa hala tuju, dapat tunjukkan kebaikan dan juga warisan di mana-mana parlimen, dan sekali ini dapat dibuat sebenarnya dalam tempoh 4 tahun setengah dapat cover semua 222 kawasan parlimen. Jadi ini akan lebih memberikan satu perkara yang lebih merakyat tentang kebaikan perfilman, perdigitalan dan juga pelancongan pada negara kita. Jadi itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020300 komunikasi strategik di bawah kepala B47. Ada dua perkara yang saya nak bangkitkan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang pertama, saya hendakkan kepastian adakah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM atau MCMC berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekiranya ada, soalan saya, kenapa tidak ada butiran perbelanjaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tersebut di dalam belanjawan ini, kalau saya tak terlepas pandang. Dan yang kedua, di bawah perkara komunikasi strategik ini, saya ingin membangkitkan perkara tentang keselamatan strategik negara. Saya inginkan penjelasan pada Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa kita dimaklumkan bahawa syarikat Elon Musk yang bernama Starlink telah diberi keistimewaan special exemption untuk beroperasi di Malaysia dengan 100% equity mereka. Makna tidak ada penyertaan daripada syarikat Malaysia sendiri. Makna ini special exemption, 100% equity asing di negara kita. Adakah benar, Yang Berhormat Menteri, special exemption ini telah diberi kepada syarikat Starlink milik Elon Musk ini yang bernama sekarang Starlink Internet Services Malaysia Sdn Bhd telah mendapat lesen yang diberi, iaitu dengan izin Network Facilities and Services Provider NFP/NSP. Lesen ini dimaklumkan telah diberi pada 17 Julai tahun ini dan berkuat kuasa selama 10 tahun. Adakah fakta ini benar? Mohon Pasir Gudang, mohon sikit mencelah. Ya, silakan. Butiran komunikasi strategik ini khusus dalam hal antarabangsa ini, dilihat peruntukan untuk tahun 2024 ini nampak ada pengurangan daripada 6 juta kepada 2 juta. Khusus kita melihat peranan bernama itu sendiri sebagai pelapor berita di peringkat antarabangsa. Hari ini kita sepenuhnya bergantung kepada agensi berita luar termasuk CNN, CNBC dan sebagainya.
Dan ketika mana kita mohon mendapat update berkaitan dengan peperangan di Gaza itu, kita sepenuhnya mengharapkan agensi berita luar ini, dan tidak ada agensi berita kita khususnya bernama yang berperanan juga di peringkat terbangsa sepatutnya diberi penekanan. Terima kasih. Terima kasih YB Sik atas pencerahan itu. Saya teruskan, iaitu saya bimbang dengan penguasaan 100% syarikat asing ini. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, selain daripada syarikat Starlink, adakah lain-lain syarikat asing telah dibagi lesen dengan begitu mudah di negara kita ini? Sedangkan kita bernama kita, TV bernama kita hanya beroperasi setakat negara kita ini. Tetapi kita benarkan ruang angkasa, segala gelombang internet ini yang dikuasai oleh syarikat asing. Tak bimbang ke tentang masa depan negara kita ini, iaitu penjajahan bentuk baru, penjajahan penguasaan internet ini? Mengapa begitu mudah? Saya nak tanya, siapa yang bagi lesen ini? Kementerian yang mana? Ini bukan soal main-main ini. Bagi 100%. Ini tentu bercanggah dengan dasar ekonomi negara. Dulu kita tak benarkan syarikat asing menguasai 100%. Kita bagi mesti ada syarikat tempatan 30% atau sebagainya. Sejak bila ini 100% ini dibenarkan di negara kita ini kepada syarikat asing? Ini soalan ini relevan, dan kita tidak mahu, kerana kita nak mengejar pelaburan asing, kita dedah, kita buka negara kita seluas-luasnya, angkasa dan bumi kita ini boleh dibuat sesuka hati oleh syarikat-syarikat asing. Saya minta jawapan daripada Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih pengurusi Tan Sri Pengurusi. Terima kasih. Saya jemput pembahas akhir Keningau. Terima kasih Tuan Speaker. Dalam peringkat 2 komunikasi strategik dan industri kreatif, aktiviti 5, pembangunan kandungan termasuk fungsi pembangunan industri kreatif dalam bidang perfilman, kandungan kreatif digital, animasi dan muzik di Malaysia. Namun saya telah menerima beberapa aduan penggiat industri kreatif dan perfilman dari segi kekurangan peluang dan ruang untuk penggiat industri, terutama sekali di Sabah dan Sarawak. 90% kandungan program di media kita, terutama RTM dan sebagainya, adalah dari kandungan daripada Semenanjung. In other words, Malaya centric. Jadi ini bukan menggambarkan Malaysia, tidak menggambarkan kepelbagaian Malaysia. Jadi mintalah, bagilah ruang dan peluang untuk penggiat industri ini daripada Sabah dan Sarawak, supaya rakyat Malaysia di Semenanjung akan lebih mengenali Sabah dan Sarawak, dan bagilah mereka ruang untuk diberi luang dan peluang untuk bergiat dalam industri kreatif ini. Dalam hal ini saya merujuk kepada butiran 020500 pembangunan kandungan, di mana peruntukan 4,69 juta, dan juga butiran 020700 penyiaran RTM 496 juta perpuluhan 311 peruntukan. Saya berharap Yang Berhormat Menteri akan meneliti semula ruang dan peluang ini dan memberi ruang kepada penggiat-penggiat industri kreatif di Sabah dan Sarawak. Keningau untuk laluan. Hulu Terengganu. Silakan. Terima kasih, Musi. Berkait dengan perfilman, saya setuju dengan apa yang dikatakan Keningau, supaya budaya dan juga tradisi bukan saja Semenanjung dan Sabah perlu diutamakan. Dulu kita ada satu filem yang kita juga hebat, iaitu Untold Story.
Ya, soalan saya, berapa kutipan yang dapat daripada filem tersebut dan berapa belanja yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk beri tiket percuma kepada pelajar dan juga kepada pejabat awam melihat menonton filem tersebut. Terima kasih, Keningau. Okey, terima kasih. Dan saya teruskan. Kerajaan Negeri Sabah menggalakkan industri kreatif perfilman dan penyiaran di Sabah melalui platform digital. Satu daripada pencebur industri ini adalah TV Sabah yang memberi tumpuan kepada kandungan Sabah tetapi menunjukkan keunikan Malaysia keseluruhannya. Walau bagaimanapun mereka menghadapi masalah dari segi peruntukan. Jadi merujuk kepada kategori dasar baru di bawah one of butiran 060100 program penyiaran TV dan diperuntukkan 36.84 juta. Saya memohon agar yang berhormat Menteri mengagihkan sekurang-kurangnya 3 juta daripada 36.8 juta ini untuk disalurkan kepada TV Sabah bagi menampung kos infrastruktur dan peralatan mereka. Saya akan menulis surat jika ini boleh dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Keningau ialah pembahas terakhir. Sekarang saya jemput Menteri jawab dalam masa 25 minit. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli parlimen yang prihatin dan telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan belanjawan 2024 peringkat jawatan kuasa KKD. Saya percaya bahawa 17 orang ahli parlimen telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini dan juga ada beberapa orang ahli parlimen yang meminta penjelasan. Bagi makluman, peruntukan perbelanjaran menggurus di bawah butiran B47 adalah sebanyak 1.048 bilion ringgit, manakala peruntukan perbelanjaran pembangunan di bawah butiran P47 adalah sebanyak 1.8 bilion ringgit. Keseluruhan peruntukan KKD bagi tahun 2024 adalah sebanyak 2.849 bilion ringgit. Terdapat peningkatan sebanyak 111.9 juta ringgit, iaitu 4.09% berbanding dengan tahun 2023. Ahli yang berhormat, Bakri telah sentuh tentang isu digital literasi, cabaran yang kami hadapi sekarang sepertilah teknologi deepfake dan juga filter yang diwujudkan oleh penyedia platform dan juga media sosial sebagai pembesar suara. Dan oleh yang demikian, yang berhormat Bakri telah minta KKD untuk menjelaskan sama ada kita berhasrat untuk menganjurkan program outreach untuklah golongan remaja dan juga warga emas untuk meningkatkan lagi literasi digital dan juga literasi media. Saya nak jelaskan di sini bahawa memanglah untuk semua agensi di bawah KKD sepertilah Japan, sepertilah MCMC dan juga CSM, MDEC juga, kami selalulah menganjurkan program outreach dan untuk mencapai hasrat tersebut komuniti madani telah diwujudkan. Seperti yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, 1,878 komuniti madani akan diwujudkan atau sedang diwujudkan, iaitu untuk di bawah setiap DUN 3 komuniti madani akan diwujudkan. Untuklah kawasan parlimen di Persekutuan Wiraya di mana tiada DUN, 6 komuniti madani akan diwujudkan. Setiap komuniti madani akan diperuntukkan dengan peruntukan sebanyak RM10,000, di mana RM7,000 adalah untuk aktiviti dan RM3,000 adalah untuk pentadbiran. Setakat ini kita tak ada apa-apa halangan untuklah mana-mana pihak untuk
join ataupun menyertai dalam komuniti madani ini, kerana ini sebenarnya bukan satu konsep yang baru, tetapi sejak tahun 1989 komuniti 3P iaitu komuniti pendengar, penuntun, pembaca pun telah diwujudkan, dan selepas itu ditukar nama menjadi komuniti Bestari, selepas itu komuniti Harapan Malaysia, selepas itu komuniti Keluarga Malaysia, dan akhirnya sekarang dikenali sebagai komuniti madani. Jadi kita mengalu-alukan semua pihak yang berhasrat, yang sudi untuklah membantu kerajaan, untuklah menyampaikan mesej hala tuju dan juga polisi-polisi kerajaan madani ini kepada akar umpi untuklah menyertai dalam komuniti madani ini. Jadi ini bukan merupakan jentera bagi parti politik, walaupun kita tiada halangan untuk mana-mana pihak yang pegang jawatan dalam parti untuk duduk dalam komuniti ini, tetapi saya di sini nak tegaskan bahawa ini bukan jentera bagi parti politik, kerana pada zaman komuniti Keluarga Malaysia saya rasa struktur yang similar, struktur yang sama, lebih kurang sama juga telah diwujudkan. Ya. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, saya gembira dengan jawapan tersebut. Kalau sekiranya saya nak mencadangkan beberapa nama untuk menyertai komuniti madani di Tasik Gelugor Parlimen saya, boleh saya dapat tahu apa kriterianya dan bagaimanakah mekanismenya? Seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling penting adalah mereka sudi dan boleh bantu kerajaan untuk menyebar mesej daripada kerajaan. Jadi sekiranya mereka yang duduk di sana juga sudi untuk membantu kita sebarkan maklumat tentang kerajaan madani, tiada masalah. Tiada masalah. Kerana ini adalah satu komuniti madani yang kita wujudkan untuk membantu masyarakat untuk dapat maklumat daripada kerajaan. Jadi itu adalah hasrat kita. Proses pencalonan bagaimana ya YB? Proses pencalonan itu macam mana? Bagaimana kita nak? Boleh hantar nama kepada JAPEN di daerah. YB. Okey. Bagi Belakang Bangi. Ya, saya sambut baik tadi apa yang dinyatakan oleh YB Menteri berkenaan dengan peruntukan kepada komuniti madani ini, iaitu 10,000, 7,000 untuk jalankan program, 3,000 untuk pengurusan. Saya juga ada utarakan soalan tadi sama ada komuniti madani ini boleh menerima sumbangan dana daripada pihak ketiga untuk menjalankan program juga, contohnya daripada ahli parlimen ataupun ADUN, dan adakah mereka boleh ada akaun bank? Terima kasih. Mereka boleh buka akaun bank, dan sekiranya ada akaun bank, mereka boleh menerima sumbangan daripada mana-mana pihak. Tiada halangan, tetapi kita nak pastikan bahawa ahli jawatan kuasa ini pakai dana tersebut secara baik, kerana kita tak mahu bahawa ada tuduhan ataupun ada aduan di mana dana tersebut tidak pakai dengan baik. Ya, Menteri. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Tuan Pengerusi. Walaupun saya dah ambil bahagian dalam perbahasan kali ini, tetapi tajuk yang tadi Timbalan Menteri jawab ada berkaitan dengan isu yang selama saya memperjuangkan, iaitu media literasi ataupun literasi media dan literasi digital. Jadi saya ingin tahu sama ada kementerian ada rancangan untuk meningkatkan literasi media atau literasi digital antara semua ahli-ahli parlimen lebih dahulu, supaya semua orang tahu apa itu literasi media ataupun literasi digital, dan menggalakkan aktiviti yang dianjurkan oleh NGO ataupun badan lain untuk meningkatkan kesedaran literasi media, literasi digital di kawasan masing-masing, supaya tiada rakyat Malaysia lagi tertipu oleh berita palsu atau scam. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Kurang satu cadangan yang baik. Kami memang menggalakkan ahli-ahli parlimen mengguna pakai peruntukan sendiri bekerjasama dengan NGO untuk mengadakan kempen-kempen ataupun workshop untuklah meningkatkan lagi literasi digital, dan kami juga akan kaji sama ada denganlah perizinan daripada Tan Sri Yang di-Pertua, kami boleh menganjurkan kelas untuklah meningkatkan lagi literasi digital dan juga media untuk ahli-ahli yang berhormat, dan saya akan pastikan bahawa jemputan dihantar kepada Yang Berhormat kepada Lapatas.
Satu soalan lagi daripada Tasik Gerugu adalah tentang dana 1 bilion ringgit, dana komuniti madani. Saya nak tegaskan di sini bahawa dana ini adalah di bawah selian unit penyelarasan pelaksanaan ICU JPN. Jadi dia bukan dana untuk komuniti madani yang di bawah kawal selia JPN. Jadi dua dana ini adalah berbeza. Soalan daripada Tasik Gerugu juga tanya kenapa KKD tidak mengambil alih JCOM supaya boleh lebih jimat duit dan mungkin lebih efektif. Saya nak tegaskan di sini bahawa mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 hari bulan Mei 2021 semasa Yang Berhormat Pago merupakan mantan Perdana Menteri telah buat keputusan untuk pindah JAKOM daripada KKMM pada masa itu ke JPM. Menteri KKMM pada masa itu adalah Yang Berhormat Indra Makota. Jadi saya rasa mungkinlah jawapan soalan ini lebih sesuai untuklah ditujukan kepada kedua-dua orang ahli parlimen ini. Saya nak teruskan jawapan saya tentanglah Yang Berhormat sikit je Yang Berhormat mengenai saya rasa Yang Berhormat tadi saya sudah bagi peluang yang cukup banyak. 4 minit untuk menjawab ahli Yang Berhormat. Boleh saya pergi ke ahli-ahli Yang Berhormat yang lain tak? Terima kasih kerana terima kasih. Ahli Yang Berhormat Libaran dan juga Parit Muntah telah juga minta, dan juga beberapa ahli parlimen lagi juga ada sebut tentang dana bagi Finas untuklah usaha memperbanyak filem patriotik. Saya nak jelaskan di sini bahawa dana kandungan digital memang kita telah wujudkan dana kandungan digital di mana filem-filem yang mempunyai unsur patriotik, kenegaraan dan unsur-unsur kebudayaan Malaysia akanlah diberi dana kenegaraan. Dan setakat ini 5 projek yang telah dapat dana sebanyak 11.8 juta ringgit. Dan selain daripada secara keseluruhannya bagi tahun 2023 73 projek telah diluluskan di bawah Finas dengan kos keseluruhan projek bernilai 24.3 juta yang telah wujudkan sebanyak 2,490 peluang pekerjaan. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa untuklah filem-filem yang mempunyai unsur-unsur kebudayaan Malaysia juga boleh dapat tambahan tax rebate sebanyak 5% selain daripada tax rebate FIMI iaitu Film in Malaysia Incentive yang sebanyak 30%. Yang Berhormat Libaran Pasir Mas dan juga Puncak Borneo juga sebut tentang animasi kerana ini juga merupakan satu industri yang sangat-sangat penting. MDEC telah memberi grant kepada pengusaha-pengusaha filem animasi seperti Upin Ipin, Boy Boy, Makamato, Ejen Ali dan lain-lain. Filem-filem yang saya sebut tadi telah berjaya mendapat kutipan sehingga 30 juta ringgit di Malaysia. Dan bagi tahun 2023 sebanyak 29 projek telah diluluskan dengan nilai 21.3 juta ringgit. Jumlah pekerjaan yang diwujudkan adalah sebanyak 888. Ya. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya berkenaan dengan Finas tadi. Terima kasih kerana sedang mengambil langkah-langkah yang sepatutnya lah. Cuma ada satu pendakwaan daripada pembuat filem Tamil di Malaysia. Untuk bagi tahun 2023 ini, tiada sebarang peruntukan diberi daripada Finas. Saya cuma nak pastikan kerajaan lebih adil. Jika ada, kita umum berapakah jumlah yang kita telah agihkan kepada penggiat-penggiat seni yang khususnya pembuat filem Tamil. Kalau tidak, dan kita harus mengambil langkah-langkah untuk meneliti balik semula untuk tahun 2024 ini tiada yang golongan ini terlepas daripada pandangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih ahli Yang Berhormat Segamat. Saya mohon maaf kerana saya tak ada perincian tentang mana satu projek yang telah dapat dana daripada Finas. Tetapi apa yang saya boleh jelaskan di sini adalah di bawah Finas ada satu jawatan kuasa bebas yang buat keputusan mana satu projek yang
berbaloi untuklah ataupun yang layak untuk dapat dana di bawah DKD ini. Jadi itu tanpa campur tangan daripada kementerian. Jadi memang ada satu pitching procedure di mana penggeluar-penggeluar atau pengusaha-pengusaha ini perlu pergi di depan jawatan kuasa tersebut untuk present idea mereka. Jadi semua maklumat ini memang di dalam laman web Finas, boleh dapat di sana. Tetapi saya setakat ini saya tak ada maklumat sama ada mana satu firm yang dapat dana daripada Finas, tetapi saya akan meneliti perkara ini dan kalau bahawa memang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Segamat memang berlaku, jadi kami boleh meneliti prosedur tersebut dan tengok sama ada unsur-unsur bias yang mengakibatkan keputusan tersebut. Terima kasih kepada Menteri kerana memberi satu komitmen. I really appreciate kita akan meneliti lah. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Selain daripada itu, Yang Berhormat Libaran juga ada sebut bahawa sekarang masih SMS, menerima SMS yang mempunyai pautan URL. Saya nak jelaskan di sini bahawa sebenarnya KKD melalui MCMC telahlah menghalang syarikat telco untuk menghantar SMS yang mengandungi URL lagi dari segi P2P punya services. Jadi sekiranya ahli Yang Berhormat masih terima SMS yang mengandungi pantau URL ini, bolehlah memaklumkan kami supaya kami boleh menjalankan siasatan. Tetapi saya juga perlu akui di sini bahawa walaupun KKD melalui kerjasama daripada syarikat telco, kita boleh menghalang SMS yang mengandungi URL. Tetapi sekiranya scammer itu mengguna pakai WhatsApp, mengguna pakai Telegram, jadi itu sebenarnya adalah luar bidang kuasa KKD kerana mesej itu tidak dihantar melalui syarikat telco. Selain daripada itu, ahli Yang Berhormat Arau dan juga Libaran juga ada tanya sama ada LTM bernama dibenarkan untuk membuat program-program melibatkan pembangkang. LTM dan bernama sentiasa terbuka dalam memberikan liputan berita yang seimbang kepada semua pihak termasuk kepada ahli Parlimen Pembangkang. Satu contoh yang baik adalah dalam PL Pilihan Raya Negeri dan juga PLK Pulai dan Simpang Jeram, PLK Pelanggai, PLK Jepak dan terkini PLK Kemaman. Dan selain daripada itu, untuk maklumat Yang Berhormat berkaitan dengan liputan kepada UMNO Sabah. Timbalan Menteri, boleh sikit tak Timbalan Menteri? Saya habis. Saya tak bahas. Saya masuk nama tapi nama tak ada speaker. Tak apa dia Menteri. Boleh tak sikit? Saya nak habis menjelaskan isu ini. Lepas tu dia Menteri jawab. Terima kasih, thank you. Berkaitan dengan liputan kepada UMNO. Berkaitan dengan liputan kepada UMNO Sabah, sebanyak 135 jumlah liputan berita oleh RTM berkaitan acara dan juga aktiviti pemimpin-pemimpin UMNO Sabah telah dilakukan antara tempoh Januari sehingga Oktober 2023. Dan selain daripada itu, untuklah maklumat ahli Yang Berhormat Arau, walaupun dia tidak duduk dalam Dewan sekarang, tetapi saya untuk makluman dia, soalan dan perbahasan yang dibawa oleh Yang Berhormat Arau dalam Dewan Raya ini juga diberi liputan olehlah bernama. Jadi baru-baru ini pada 25 hari bulan Oktober 2023 di Petaling Jaya bernama melalui platform wireless, TV dan juga radio juga melaporkan berita mengenai Kesatuan Olahraga Malaysia oleh Yang Berhormat Arau ialah presidennya. Jadi ini adalah bukti bahawa LTM dan juga bernama akanlah teruslah memberikan liputan yang seimbang kepada semua pihak. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya dengan Timbalan Menteri ya. Contohnya sehari dua hari ini kecoh lah. Isu Islam terancam. Isu Mahkamah Syariah terancam. Perdana Menteri yang ada ni membiarkan soal berkaitan dengan Islam terancam, membiarkan soal berkaitan dengan Mahkamah Syariah ni terancam. Saya begini, Timbalan Menteri, kita dah 66 tahun kita merdeka. Kita nak tahu sebenarnya apa ceritanya soal berkaitan dengan pendakwaan ataupun apa cerita sebenarnya soal berkaitan dengan Nick Elin lawan dengan Kerajaan Negeri Kelantan ni. Kita nak tahu. Sebab itu saya nak cadangkan kepada kerajaan di peringkat KKD ni. Tak bolehkah maksudnya pihak kementerian ni panggil tokoh-tokoh, contohnya bekas ketua hakim negara ke,
bekas peguam negara ke, pengamal-pengamal undang-undang ke, pesyarah-pesyarah universiti ke, masuk dekat TV1, TV2, TV3 ni bercakap soal berkaitan dengan apa isu sebenarnya yang berlaku dalam negara kita ni. Sebab rakyat di bawah ni nak tahu apa cerita sebenarnya. Sebab kita tak nak tuding jari. Tak nak salahkan kepada Perdana Menteri, tak nak salahkan kepada bekas menteri, tak nak salahkan kepada AG, tak nak salahkan kepada kerajaan negeri Kelantan. Kita nak rakyat kita ini dia tahu apa isu sebenarnya, dan peranan ini harus dimainkan oleh KKD, menyampaikan maklumat yang tepat, jelas, padu kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat. Sekian saya melaporkan. Terima kasih ahli yang berhormat, cadangan yang bagus. Saya akan minta RTM untuk meneliti cadangan yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat Julau menyatakan bahawa YB Menteri, boleh bagi sikit? Yes, sila. Saya juga ingin mencadangkan perkara yang sama. Tidak hanya sebelah pihak, tapi dipanggil juga peguam-peguam yang membela isu ini supaya diberi peluang memberi penjelasan di RTM. Dia berlaku adil, baru rakyat boleh menilai. Jangan terima ulangan saja, paripurna pun kita terima juga. Terima kasih. Paripurna kita pun tak panggil peguam kita. Maksudnya kita panggil contohnya bekas-bekas ketua hakim negara, bekas-bekas peguam negara, orang berkecuali. Kalau panggil daripada belah sana, dah tentu dia akan menyatakan paripurna je yang betul. Yang benar ni paripurna, yang sahih ni paripurna. Ini kita tak mahu. Kita nak supaya dia ni orang tengah-tengah. Biar rakyat dapat maklumat yang jelas. Siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Siapa yang tipu, siapa yang tidak tipu. Siapa yang bohong, siapa yang tidak bohong. Siapa yang tunggang agama, siapa yang tidak menunggang agama. Sekian, terima kasih Speaker. Ini untuk berlaku adil. Jangan bagi sebelah pihak. Dua-dualah kalau boleh. Terima kasih ataslah cadangan-cadangan daripada dua pihak. Menteri kita adil Menteri dua-dua belah dapat sekarang. Okay, jadi sekarang saya Menteri teruskan. Hanya nak teruskan perguluhan saya. Terima kasih ataslah pandangan daripada dua-dua ahli yang berhormat. Saya bagi peluang kepada dua-dua pihak menunjukkan saya adil juga. Terima kasih. Ahli yang berhormat Julau juga menyatakan bahawa nampaknya bahawa kibaran bendera adalah kurang semasa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Jabatan Penerangan Malaysia telah melaksanakan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibah Jalur Gemilang Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak pada 15 hari bulan Julai tahun ini, dan majlis seumpama ini turut dilaksanakan di peringkat negeri seluruh negara bagi menyemarakkan semangat kibalkan jalur gemilang dan cintakan negara di kalangan rakyat. Selain daripada itu, sebanyak 62 program semarak gemilang telah dilaksanakan melibatkan lebih daripada 19,000 khalayak dan sebanyak 170 program kembara merdeka jalur gemilang yang menjelajah ke seluruh negara turut dilaksanakan melibatkan lebih 50,000 khalayak. Sebanyak lebih daripada 105,000 bendera juga telah diedarkan ke seluruh negara bagi menyemarakkan kibaran jalur gemilang dan sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2023. Tentang soalan kenapa hanya ahli-ahli parlimen daripada Persekutuan Wilayah dijemput untuklah sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Pertamanya, senarai jemputan adalah diurus oleh JPM, tetapi saya percaya bahawa tahun ini JPN hanya menjemput ahli-ahli parlimen dari Persekutuan Wilayah untuklah sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya adalah kerana di peringkat negeri juga ada sambutan Hari Kebangsaan. Jadi oleh sebab itu semua ahli-ahli parlimen juga sepatutnya menerima jemputan daripada negeri masing-masing, dan saya percaya itu adalah sebabnya Jabatan Perdana Menteri tahun ini hanya menjemput ahli-ahli parlimen daripada wilayah. Berhormat Merbok tanya tentanglah package 5G Rama. Saya nak menjelaskan di sini bahawa sehingga 31 hari bulan Oktober, jumlah langganan package 5G Rama adalah sebanyak 98,979 unit, dan daripada jumlah ini sebanyak 49,998 unit
unit dilanggan oleh kategori B40 ataupun 49% daripada jumlah keseluruhan. Ini menunjukkan pakej ini dikenali dan diterima oleh rakyat. Bagi pelanggan-pelanggan baru, pihak telco menetapkan keperluan pembayaran upfront bagi mengelakkan ada pengguna yang menyalahgunakan kemudahan ini sepertilah penjualan peranti atau menamatkan perkhidmatan tanpa memenuhi kontrak akan menyebabkan kerugian kepada syarikat telco. Upfront ini adalah seolah-olah bayaran pendahuluan komitmen pelanggan dan akan direbate di dalam bil bulan-bulan berikutnya, manakala bagi pelanggan bersedia ada tiada bayaran upfront dengan izin. Pakej ini adalah berbaloi kerana harga yang ditawarkan adalah lebih rendah dari harga pasaran di samping tempoh waranti yang lebih panjang, iaitu selama 24 bulan berbanding 12 bulan yang ditawarkan di pasaran. Yang berhormat Redang tanya tentang Malaysia Digital Accelerated Grant. Malaysia Digital Accelerated Grant merupakan grant yang mesasalkan syarikat-syarikat digital baharu dan sedia ada untuklah menjalankan aktiviti bernilai tinggi serta mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi. Pada tahun 2022, sebanyak 35 syarikat telah menerima grant tersebut, manakala pada tahun 2023 sebanyak 36 syarikat dijangka akan mendapat manfaat daripada grant ini kerana masih di dalam peringkat kelulusan dan pelaksanaan. Berikut adalah antara kisah kejayaan penerima grant MDAG ini. Pertama, Kasem, sebuah syarikat Malaysia yang diiktiraf sebagai syarikat unicorn yang menjalankan platform e-dagang kereta terbesar di Asia Tenggara. Setelah memperolehi kejayaan yang besar di Malaysia, Kasem telah berjaya mengembangkan sayap operasi di Indonesia, Thailand dan Singapura. Kidoke, syarikat yang menyediakan platform penjagaan kanak-kanak yang pertama dan pilihan utama di Malaysia yang menghubungkan antara ibu bapa dan penjaga kanak-kanak. Lebih daripada 100,000 tempahan pengasuh diterima daripada platform Kidoke. Dan ketiga, Detal Sendirian Berhad. Detal, syarikat Bumi Putra yang berpusat di Petaling Jaya, adalah syarikat analisis data yang memberi tumpuan kepada pengguna media dan e-dagang. Memulakan operasi di Malaysia pada tahun 2014, Datel Asia kini telah berjaya mengembangkan operasinya di Thailand dan Indonesia. Ya, Pak Menteri, buat masa tinggal 15 saat, saya punya cadangan tadi, Parit Buntah, anda respon ke tu bertulis? Mana satu? Banyak tadi. Antaranya saya mencadangkan supaya dipindah Akta Hiburan 1992 supaya garis panduan konsert dimasukkan sebahagian peraturan dalam akta tersebut. Jawapan ringkas untuk Yang Berhormat adalah Akta Hiburan bukan di bawah KKD. Jadi itu di bawah bidang kuasa saya. Okay. Nak minta pandangan je. Setuju ke tidak? Saya kerana akta itu bukan di bawah. Paling Buntah, masa lah. Buang masa lah. Salah pintu. Pandangan bagi pihak salah belum tanya, buat research lah. Nak tanya pandangan menteri je. Tak boleh, Yang Berhormat. Saya jawab di sini bagi pihak KKD. Kalau akta itu bukan di bawah bidang kuasa KKD, tidak elok untuk saya bagi pandangan peribadi. Apa pula tak elok, menteri kena bagi jawapan lah. Tapi tak apa, saya tahu banyak ahli-ahli yang berhormat di sini. Research dulu sebelum tanya, research. Banyak ahli-ahli yang berhormat di sini tanya tentang konsert. Saya mintalah tambahan masa sebanyak 3 minit untuklah menjawab tentang isu konsert. Menteri perlukan berapa minit lagi? Saya minta 3 sampai 5 minit untuk jawab isu konsert. Yang lain saya akan jawab secara bertulis. Saya bagi semua sekali 5 minit. Wrap up lepas itu. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak tegaskan di sini bahawa untuk tahun 2023, Puspa telah meluluskan konsert yang melibatkan artis dari luar negara sebanyak 296. Tahun 20, jadi antara semua persembahan setakat ini, memang ada satu insiden yang
amat mendukacitakan, iaitu yang telah melibatkan kumpulan The 1957. 1975, minta maaf, 1975. Kita memang kumpulan The 1975 telah melanggar peraturan persembahan yang telah tertakluk dalam garis panduan PUSPA sepertilah meminum arak, mempertontonkan aksi melampau serta memperlekeh undang-undang negara. Dan kita juga sedang dalam usaha untuklah menambah baik garis panduan PUSPA cetakan kelima untuk memastikan insiden seperti ini tidak akan berulang. Tetapi saya nak tegaskan di sini, jangan oleh sebab satu insiden yang buruk jadi kita rasa bahawa semua konsert ini perlulah dibatalkan, kerana seperti yang saya sebut 296 konsert yang melibatkan artis luar negara, hanya satu kumpulan yang tak tunjuk hormat kepada undang-undang kita. Adakah adil bahawa oleh sebab satu insiden jadi kita sekarang cakap bahawa batalkanlah semua konsert ini ataupun konsert ini secara tiba-tibanya dilabel sebagai aktiviti yang kurang sihat? Pak Menteri, saya nak respon sikit. Tadi YB Menteri sebut tidak di bawah kementerian, tapi garis panduan itu disediakan oleh Kementerian Perdagangan yang terdahulu. Jadi kalau akta hiburan itu bukan bawah menteri sekarang, bukan bawah kementerian sekarang, bersediakah kementerian menyediakan mengubah satu rang undang-undang supaya ada garis panduan? Garis panduan dah ada, tapi jadikan satu rang undang-undang supaya ia menjadi peraturan yang dipatuhi. Kalau langgar peraturan boleh diambil tindakan. Kalau sekadar garis panduan, mereka langgar, mereka boleh bercium, mereka boleh tanggal pakaian sebagainya, tidak menedahkan sebahagian tubuh badan dia. Tapi kalau jadi rang undang-undang, dia akan jadi peraturan. Yang berhormat, pertamanya kalau sudah ada garis panduan dan untuk mereka yang melanggari garis panduan ini, tindakan ini juga boleh diambil. Tetapi sekiranya kementerian yang berkaitan ada hasrat untuk meminda akta hiburan, itu adalah hak mereka. Saya bagi pihak KKD, saya tak boleh bagi pandangan ataupun ulasan dari kapasiti saya sebagai Timbalan Menteri KKD. Dan saya rasa cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Saya cuma nak cadangkan saja supaya pihak kementerian sekarang Bawa masuk TikTok. Kementerian sekarang carilah kementerian yang betul. Carilah kementerian yang betul. Bagi kementerian pula. Cari kementerian yang betul. Tahu tak Yang Berhormat, mana satu kementerian yang bertanggungjawab untuk akta hiburan? Tahu tak? Garis panduan disediakan oleh Kementerian Penerangan yang terdahulu. Jadi apa salahnya garis panduan tersebut dijadikan suatu rang undang-undang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini supaya menjadi peraturan. Saya sudah jelaskan, akta hiburan bukan di bawah kementerian saya. Saya tak suruh akta hiburan, buat rang undang-undang baru. Okey, terima kasihlah. Yes. Saya nak agak concern sikit isu ini sebab kita tahu background satu kumpulan yang masuk ke Malaysia. Sebahagian mereka ialah kumpulan yang mempromosi LGBT dan sebagainya. Pihak kerajaan tahu. Saya fikir kita perlu bukan sahaja garis panduan untuk kita pastikan bahawa kumpulan yang mempromosi nilai-nilai negatif yang bercanggah dengan peraturan negara, kita sekat lebih awal supaya tidak timbul polemik. Kita bukan menentang konsert, kena jelas. Kita bukan menentang konsert. Kita menentang promosi nilai yang bercanggah dengan dasar negara. Kerajaan ada data tentang kumpulan tersebut. Saya minta supaya perkara ini diberi perhatian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak jelaskan, akhirnya saya nak sentuh bahawa tentanglah konsert Coldplay yang jugalah disebutlah oleh banyak ahli-ahli yang berhormat. Tahu tak ahli-ahli yang berhormat bahawa Coldplay barulah pergi ke Jakarta, Indonesia pada 15 hari bulan November dan menganjurkan konsert mereka di sana. Jadi apa salah kalaulah sebuah negara yang mempunyai warga Muslim yang paling banyak di seluruh dunia boleh izinkan Coldplay untuk mengadakan konsert di sana, dan Malaysia kita tak boleh izinkan Coldplay untuk datang ke sini. Dan kami sudah jelaskan kepada semua artis-artis
Tak kiralah dalam negara ataupun dari luar negara. Kalau mereka berhasrat untuk datang ke Malaysia, mereka perlu hormat kedaulatan undang-undang kita dan kebudayaan negara. Itu memang merupakan pendirian KKD dan juga pendirian kerajaan Madani, dan saya percaya tak kira sesiapa yang menjadi kerajaan juga akan menyokong pendirian sedemikian. Jadi saya percaya bahawa nak tunjuk sokongan kami solidariti kepada Palestin ada banyak cara dan perkara. Ada ahli-ahli yang berhormat pilih untuklah boykot McD, Starbucks, tetapi tak boykot Mercedes dan juga iPhone, Facebook. Itu pilihan sendiri. Jadi untuk mereka yang sudah beli tiket nak pergi ke konsert Coldplay pada malam ini, I wish them to enjoy the show. Tetapi untuk orang yang tak suka Coldplay, tak minat, tak dapat beli tiket, dan kita tak perlu kacau lah. Tak boleh, kerajaan tak boleh begitu. Saya setakat Kerajaan ini. tak Sekali boleh lagi bertindak saya begitu. nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Saya minta semua maaf lah, ahli-ahli saya yang sebut, berhormat yang maaf. telah menunjukkan Terima kasih. sokongan kepada KKD. Segala kritikan saya juga akanlah bawa isu tersebut balik ke KKD untuklah saya meneliti minta secara Menteri lebih Timbalan lanjut. Menteri, Dan tarik saya balik nak mohon kenyataan maaf tu. kerana banyak ahli-ahli yang berhormat jawapan di sini tak sempat saya jawab kerana banyak permintaan penjelasan daripada sana, tetapi saya akan bagilah jawapan bertulis. Terima kasih Tan Sri yang Saya minta Tan maaf, Sri Pengerusi. saya nak setengah minit saja. Kerajaan bertanggungjawab. Tak boleh bagi kebenaran. Siapa nak pergi tengok, siapa tak pergi tak nak pergi tengok. Tak boleh demikian. Tanggungjawab kerajaan memastikan nilai moral tinggi pada rakyat. Jangan menyerah pada rakyat untuk buat pilihan. Tapi kerajaan ada polisi, ada peraturan, ada hak. Pastikan nilai positif Dulu saja. Billie Eilish boleh je. Billie Terima Eilish kasih. boleh. Baik, ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM 1 bilion 48 juta 270,300 ringgit untuk kepala B47 anggaran perbelanjaan mengurus 2024, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih bersuara bersetuju. Kepala B47, saya ulang, kepala B47 jadi sebahagian dari jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P47 anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P47 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Baik. Kepala B48 dan kepala pembangunan P48 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terbuka untuk dibahas. Saya menerima 21 permohonan untuk berbahas. Saya akan baca nama-nama yang berhormat. Bermula dengan Sungai Buloh, diikuti dengan Rantau Panjang, Parit Sulong, Kepala Batas, Sungai Petani, Bagan Serai, Puchong, Kulim Bandar Baru, Shah Alam, Kapar, Ipoh Timur, Jerlun, Mas Gading, Tumpat, Ampang, Kubang Kerian, Rasah, Pokok Sena, Segamat, Kanga, yang akhir Jelutong. Saya jemput Sungai Buloh 5 minit dari sekarang. Sila Muhammad. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Jawatankuasa Kepala Bekalan B48 dan Pembangunan P48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tan Sri Pengerusi, pertama sekali saya ingin merujuk kepada muka surat 427 B48 butiran 020100 Kebajikan Masyarakat. Jika kita merujuk kepada Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, ia memegang peranan kritikal dalam kerangka Undang-Undang Malaysia dengan memberi panduan terperinci mengenai proses pengangkatan anak angkat secara formal dan tersusun. Meskipun Akta ini tidak secara eksplisit membatasi permohonan pengangkatan berdasarkan status perkahwinan pemohon.
ada kecenderungan untuk tidak begitu menggalakkan permohonan daripada bapa tunggal, khususnya jika anak yang hendak diangkat adalah perempuan. Perlu diingat keselamatan dan kesejahteraan anak sentiasa menjadi prioriti utama dalam setiap proses pengangkatan. Contohnya, sebuah laporan oleh Harian Metro pada 4 Oktober baru-baru ini membincangkan tentang isu seorang artis lelaki bujang terkenal yang mengangkat anak perempuan, suatu perkara yang membangkitkan perdebatan sosial. Isu ini timbul kerana tindakannya itu dikatakan berpotensi melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengangkatan. Dengan adanya SOP dan protokol yang sedia ada, bagaimanakah kementerian memastikan proses pengangkatan dilaksanakan secara adil dan selamat, terutama dalam konteks pengangkatan oleh bapa tunggal, agar tidak berlaku eksploitasi atau penyalahgunaan? Selanjutnya, saya ingin mengetahui apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk pemantauan berterusan dan perlindungan kebajikan anak angkat pasca pengangkatan. Seterusnya, rumah anak yatim dan asnaf di Malaysia berperanan penting dalam menyediakan perlindungan dan sokongan menyeluruh kepada anak-anak yatim serta golongan asnaf yang memerlukan. Tan Sri Pengerusi, rumah-rumah ini lebih dari sekadar tempat perlindungan. Mereka menyediakan pendidikan formal dan agama, bimbingan emosi serta peluang untuk pengembangan bakat dan kemahiran anak-anak ini dengan fokus pada perkembangan holistik mereka. Sebagai simbol dedikasi dan tanggungjawab bersama masyarakat Malaysia, rumah anak yatim dan asnaf ini memainkan peranan penting dalam mempromosikan kesejahteraan generasi muda yang menghadapi cabaran kehidupan. Di Parlimen Sungai Buloh contohnya terdapat rumah anak yatim, rumah kasih Harmoni Paya Jeras. Dengan ini saya mengetahui adakah terdapat peruntukan khas dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menaik taraf infrastruktur yang diusang di rumah kebajikan ini. Infrastruktur yang memadai adalah asas yang kritikal untuk menyediakan suasana kondusif bagi pertubuhan dan perkembangan anak-anak. Menurut maklumat yang kami terima, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Shah Alam memainkan peranan penting dalam pengurusan dan operasi di Rumah Kasih Harmoni Paya Jeras, termasuk dalam menguruskan hal ehwal anak-anak. Kerjasama dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Rumah Kebajikan ini penting untuk memastikan anak-anak mendapat perhatian, pendidikan dan kasih sayang yang sewajarnya. Selain itu, saya merujuk kepada muka surat 430 P48 butiran 00800 Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri Daerah. Tan Sri Pengerusi, dalam konteks sosial Malaysia, fenomena warga emas yang hidup berseorangan kini semakin mendapat perhatian daripada masyarakat dan pihak berkuasa. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan demografik tetapi juga perubahan dalam struktur keluarga dan dinamik sosial dalam masyarakat kita. Seiring dengan peningkatan jumlah warga emas yang memilih atau terpaksa hidup bersendirian, timbulnya pelbagai isu seperti keselamatan, kesihatan dan kesepian. Ini menurut respon yang lebih komprehensif dan terperinci daripada pihak berkuasa serta komiti setempat. Salah satu langkah penting dalam menangani isu ini adalah dengan memperoleh data terperinci mengenai bilangan warga emas yang tinggal bersendirian di setiap kawasan parlimen. Data ini penting untuk merancang dan melaksanakan program dan dasar yang lebih sesuai untuk membantu warga emas ini seperti perkhidmatan sokongan sosial dan inisiatif keselamatan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keperluan khusus warga emas ini, kita dapat memastikan mereka mendapat sokongan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang berkualiti dan bermakna walaupun mereka hidup berseorangan. Oleh yang demikian, saya ingin mengetahui adakah kementerian mempunyai rekod terperinci mengenai bilangan warga emas yang tinggal secara berseorangan di setiap parlimen. Selain itu, timbul juga persoalan penting. Adakah Jabatan Kebajikan Masyarakat merancang untuk memperkenalkan inisiatif pemantauan berkala yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan warga emas yang hidup berseorangan? Inisiatif seperti ini penting untuk menjamin kesejahteraan mereka dan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan mereka juga. Selain itu, bantuan dalam urusan sehari-hari seperti membeli belah, pengurusan rumah dan pengangkutan sangat membantu, terutama bagi mereka yang mengalami kesukaran bergerak atau mempunyai keperluan khas. Akses kepada perkhidmatan sosial juga penting untuk memelihara hubungan sosial mereka, mengurangkan rasa kesepian dan meningkatkan kualiti hidup mereka.
Inisiatif ini bukan saja akan memberi manfaat kepada warga emas secara langsung tetapi juga akan meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap keperluan kesejahteraan golongan ini. Akhir sekali, saya merujuk kepada muka surat 430 P48 butiran 00503 Rumah Seri Kenangan. Tan Sri Pengerusi, mengikut laporan sinar harian bertarikh 16 November menunjukkan berdasarkan Plan Struktur Kuala Lumpur 2040, PSKL 2040, dijangka populasi warga emas di Kuala Lumpur akan meningkat ke 17.3% menjelang 2040. Naik daripada 9.2% pada 2025. Dengan ramalan bahawa Kuala Lumpur akan menjadi sebuah bandar yang berpenduduk tua menjelang 2040, keperluan untuk membangun perumahan khusus untuk warga emas semakin penting. PSKL 2040 mencadangkan pembinaan berjenis-jenis rumah khusus untuk warga emas termasuk rumah persaraan untuk hidup berdikari, rumah persaraan yang menyediakan bantuan perubatan dan juga pusat penjagaan warga emas. Usaha ini bertujuan untuk memastikan warga emas dapat hidup dengan berdikari dengan disokong oleh kemudahan yang dirancang khusus untuk kehidupan mereka. PSKL 2040 menggalakkan pembangunan perumahan khusus ini untuk dijual, disewa atau dipajak kepada warga emas yang boleh dibina di zon kediaman ataupun komersial bergantung pada keadaan yang lebih sesuai. Zon perumahan dengan komuniti persaraan yang besar juga disaran untuk menyediakan ruang sosial dan infrastruktur awam yang sesuai. Selain itu, reka bentuk rumah persaraan harus dipertimbangkan mengikut prinsip asas dari reka bentuk sejagat termasuk kelengkapan yang mesra warga emas seperti sistem amaran kecemasan dan keselamatan. Oleh itu, saya berminat untuk mengetahui apakah rancangan dan strategi pengurusan yang telah disusun oleh kementerian berkaitan dengan penyediaan perumahan untuk golongan warga emas dalam masa yang akan datang. Dengan ini, saya mengakhiri sesi perbahasan saya, Tan Sri Pengerusi. Saya berharap agar semua pandangan dan persoalan yang telah saya kemukakan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kementerian dan diikuti dengan tindakan lanjutan yang bersesuaian. Terima kasih. InsyaAllah. Saya jemput rantau panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana peluang untuk membahaskan peringkat jawatan kuasa maksud B48 dan P48. Menyentuh butiran 02000 dan juga 02100 berkaitan dengan kesejahteraan wanita, keluarga dan masyarakat serta kebajikan masyarakat. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kesejahteraan masyarakat, keluarga tidak akan capai dengan semata-mata program kebajikan, tetapi kita kena ada juga program pencegahan. Amar ma'ruf nahi mungkar kena ada dalam negara dan masyarakat. Jadi sebab itulah program-program yang boleh merosakkan masyarakat hendaklah dicegah. Jadi saya dalam kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah terutama kepada seluruh kaki tangan JKM yang sedang bertugas menjadi perlawanan sekarang di PPS, di 37 PPS di seluruh negara yang di kawasan yang banjir yang sedang menimpa negara kita pada hari ini. Peranan JKM ini sangat penting dan saya mencadangkan supaya semua agensi-agensi yang terlibat dengan bencana ini kalau boleh disatukan dalam satu kementerian di bawah NADMA. Contohnya, kita tengok contoh banyak negara-negara lain yang menyatukan semua agensi berkaitan dengan kebajikan ini di bawah satu kementerian. Ini lebih memberi kesan, memudahkan lagi pengurusan. Dan saya cukup simpati dengan apa yang dialami oleh kaki tangan JKM yang menanggung tugas yang begitu besar dan kita tidak mahu insiden sebagaimana berlaku tahun lepas bagaimana ada pegawai JKM yang terperangkap dalam banjir ketika banjir besar dan diselamatkan oleh penduduk. Jadi saya ingin tahu pihak-pihak kementerian, apakah usaha pihak kementerian untuk penyelarasan supaya beban tugas itu tidak semata-mata kepada pegawai JKM semata-mata, sejauh mana penyelarasan dibuat termasuk juga dengan semua agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri termasuk JPW, termasuk LPPKN dan sebagainya supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas ketika bencana tidak hanya terbeban kepada satu agensi sahaja. Dan saya ingin penjelasan juga berapakah nisbah
pegawai dengan keperluan penduduk yang ada pada masa ini. Kita lihat bagaimana keperluan penyampaian perkhidmatan yang lebih cemerlang dan berkesan sangat penting untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara. Jadi apakah usaha kementerian untuk memastikan supaya pegawai yang menangani isu-isu laporan dan aduan kebajikan ini dapat kita berikan dengan yang terbaik, dengan nisbah yang sesuai. Begitu juga tentang perkhidmatan di PPS. Banyak aduan tentang makanan yang disediakan. Kadang-kadang ada makanan yang telah dikendalikan oleh caterer yang dihantar, ada yang mentah, ada yang basi, terutama di kawasan-kawasan yang terputus hubungan. Begitu juga tidak ada makanan untuk bayi dan kanak-kanak, tidak ada makanan yang sesuai untuk orang tua, hanya satu menu sahaja yang sesuai, mungkin hanya untuk orang dewasa yang biasa. Jadi sejauh mana kementerian menangani isu ini terutama di PPS, dan apakah usaha yang telah dibuat untuk memastikan terutama golongan warga emas yang berkeperluan khas, yang di sekolah tempat PPS itu tidak ada kemudahan katil pesakit ataupun tandasi yang sesuai, yang ini sangat merumitkan terutama mereka yang warga emas. Jadi apakah usaha yang telah dibuat melalui kementerian untuk memastikan supaya perkara ini diberi perhatian oleh agensi yang berkaitan tentang keperluan di pusat PPS. Begitu juga dengan jumlah caterer dengan bekalan makanan yang disediakan. Kalau 1000 makanan yang dibekalkan oleh satu caterer, sudah tentulah dia mempunyai risiko. Jadi sejauh mana pembahagian yang dibuat dengan jumlah yang sesuai supaya tidak memberi kesan supaya makanan yang dibekalkan itu makanan yang baik. Sehingga menyentuh juga 08000 iaitu pejabat kebajikan daerah, yang mana kita tahu dalam bajet ini mendapat pengurangan 7.7 juta. Jadi saya ingin tahu apakah usaha untuk memperluaskan lagi pejabat kebajikan daerah di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Sebab di Sabah Sarawak ada kadang-kadang satu pejabat JKM mengendalikan 4 kawasan parlimen yang sangat luas, dan ini sudah tentu memberi beban yang sangat besar kepada pegawai-pegawai JKM. Dan ada kes sebelum ini pegawai JKM yang kemalangan, yang sangat orang panggil dari sudut kebajikannya sangat perlu diberi perhatian. Begitu juga dengan perjalanan yang sangat jauh dengan suasana hutan dan sebagainya. Jadi apakah yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk menjaga kebajikan? Sebab setakat ini kita tahu tidak semua kawasan parlimen mempunyai pejabat kebajikan masyarakat. Dan daripada bajet yang disediakan, berapakah pejabat kebajikan yang akan dinaik taraf, dan adakah kerajaan berusaha untuk akan datang untuk menaikkan allowance kritikal kepada pegawai-pegawai JKM. Seterusnya saya ingin menyentuh 031500 iaitu pusat aktiviti warga emas. Saya ingin tahu status terkini sistem warga emas nasional ataupun sistem event. Apakah statusnya terkini, dan apakah status tentang akta warga emas dan akta profesion kerja sosial, bilakah akan dibentangkan dan apakah perkembangannya setakat ini, dan apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian untuk persiapan menuju Malaysia menuju negara menua 2030. Dan saya ingin tahu tentang status projek rintis Bandar Mesra Usia, iaitu pilot projek yang telah dilaksanakan di Taiping, Perak, dan apakah perkembangan setakat ini, dan bilakah projek Bandar Mesra Usia ini akan diperluaskan di seluruh negara. Dan menyentuh 0300 iaitu pembangunan dan perkembangan kanak-kanak. Jadi saya ingin tahu setakat ini apakah kos yang diperlukan dalam pelaksanaan penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak, dan apakah program yang dilaksanakan terutama dalam memberi pelatihan dan pendidikan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU, termasuk juga anak OKU autism ni. Sejauh mana diwujudkan pusat-pusat termasuk di universiti-universiti terpilih yang fokus kepada pendidikan anak-anak OKU termasuk autism ini. Dan setakat ini berapakah kes yang telah diadu melalui pegawai pelindung JKM terhadap isu yang melibatkan penderaan kanak-kanak yang memerlukan kepada pemantauan dan kes-kes pengabaian yang telah dilaporkan kepada JKM. Begitu juga 032400 iaitu peruntukan Anjung Sinar yang mana dah mendapat peruntukan 1.5 juta. Jadi saya ingin tahu setakat ini berapakah jumlahnya dan apa pencapaian dan apa
perancangan jangka panjang untuk memperluaskan peranan pusat transit Anjur Sinar ini supaya dapat bermanfaat kepada anak-anak kita yang tidak ada keluarga yang dapat menumpang di Anjur Sinar ini. Baik masa. Sebab Sungai Buloh lama tadi saya minta juga Tan Sri pengurusi sikit. Ada 2 minit dah saya bagi. 030900 iaitu sosioekonomi OKU. Jadi setakat ini saya ingin tahu apakah program yang telah dibuat dalam memperkasakan ekonomi OKU yang telah dilaksanakan ke bawah kementerian. Begitu juga tentang pemulihan dalam komoditi, berapa ramai di kalangan OKU yang telah berjaya dapat dipulihkan dalam program PDK. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana masa tidak mengizinkan. Baik. Saya jemput Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi. Saya terus ke butiran 020100 kebajikan masyarakat. Sekarang ni seperti yang Rantau Panjang maklumkan, sekarang ni musim tengkujuh ataupun musim banjir. Jadinya soalan saya pada pihak kementerian adalah sukarelawan JKM ni memainkan peranan yang sangat penting. Adakah sukarelawan JKM yang di-employ itu dilatih agar bersedia menghadapi banjir seperti sebagai penyelamat dan sebagainya. Dan pada Mac tahun ini 3 pegawai JKM terpaksa manjat ke atas bumbung pacuan 4 roda yang dinaiki mereka untuk menyelamatkan diri apabila banjir secara tiba-tiba naik dengan mendadak. Soalan saya adalah bagi pegawai dan sukarelawan yang bersama-sama JKM untuk mengendalikan mangsa banjir, adakah kerajaan ada menyediakan perlindungan seperti insurans semasa mereka melaksanakan tugas? Seterusnya saya ingin memetik data yang dikeluarkan oleh DOSEM mengenai jumlah kadar kesuburan 2022 di Malaysia yang mengalami penurunan kepada 1.6 anak bagi setiap perempuan berusia 15 hingga 49 tahun kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya iaitu 1.7. Trend menurun ni dia begitu konsisten sejak 2013. Dan secara tak langsung ia akan menyebabkan negara Malaysia ni menjadi negara menua dengan lebih cepat. Kalau di luar negara seperti di Denmark dan Sweden, kerajaan memberikan children allowance dengan izin sehingga anak berusia 18 tahun bagi membantu membesarkan anak. Jadi soalan saya pada pihak kementerian adalah adakah ada perancangan untuk kementerian berbincang. Saya pun faham mengenai kekangan peruntukan, keuangan dan sebagainya. Jadinya mungkin kementerian ada perancangan untuk berbincang dengan negeri-negeri untuk memberi insentif kelahiran sebagai galakan untuk perempuan melahirkan. Seterusnya bagi maksud bekalan 48 butiran 020300 ISM. Terdapat peningkatan peruntukan, apakah kegunaan khusus yang digunakan oleh institut hasil pada suntikan ini, dan kerajaan pada September sebelum ini menyatakan bahawa kursus penjagaan kanak-kanak dan warga emas dijangka bermula awal tahun hadapan adalah ditempatkan di bawah ISM dan kursus terbuka pada mana-mana pihak yang berminat. Melalui kursus ini, adakah kerajaan akan mengiktiraf kursus ini sebagai sijil kemahiran ataupun sijilan biasa? Ini penting sebab nak memastikan kursus ini menjadi nilai tambah buat peserta bagi memudahkan mereka mencari pekerjaan yang bergaji di dalam bidang tersebut. Seterusnya bagi butiran 020200 pembangunan wanita. Antara jurang dan cabaran utama terhadap keupayaan wanita dalam agenda pemekasaan wanita adalah penyertaan dan peluang ekonomi, keganasan terhadap wanita serta perkahwinan dan keluarga. Oleh itu penting untuk kerajaan membangunkan dasar pengembangan wanita yang seiring dengan cabaran wanita di Malaysia. Dan kadar guna tenaga wanita di Malaysia ini adalah pada tahap 55%. Walaupun kerajaan mensasarkan meningkat kepada 60%. Jadinya saya nak tanya pada pihak kementerian, apakah pelan khusus kerajaan bagi memangkin minat dan keupayaan golongan wanita untuk bekerja ataupun menjadi usahawan? Dan sehingga hari ini, adakah kerajaan akan adakan dasar yang lebih baik bagi memastikan sektor awam dan posisi pembuatan keputusan dasar dapat disertai oleh golongan wanita yang lebih proaktif dan ramai? Dan di Sweden contohnya, Yang Berhormat Menteri,
kadar penyertaan tenaga buruh wanita ni dia peringkat yang tertinggi yang berhormat pengerusi, iaitu di kadar 81.3% pada tahun 2022. Dan saya nak bertanya pada pihak kementerian, adakah ada perancangan kementerian dapat memperkenal dasar yang lebih kurang sama dengan apa yang dilaksanakan di Sweden untuk menggalakkan pengagihan tanggungjawab penjagaan anak secara saksama antara ibu bapa serta pengenalan cuti ibu bapa secara eksklusif supaya kaum bapa juga memainkan peranan penting dalam penjagaan anak. Saya percaya kalau misalnya kita committed dalam melaksanakan kesaksamaan jantina dan mewujudkan persekitaran di mana wanita mempunyai peluang yang sama untuk kemajuan kerjaya dan kejayaan kewangan, insya-Allah kita boleh capai sasaran untuk wanita ini kembali bekerja. Dan seterusnya taska OKU iaitu butiran 031800. Taska ini selalunya diharap akan memberi peluang dan ruang kepada kanak-kanak kurang upaya dapat meringankan beban keluarga berpendapatan rendah untuk mendapat asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Soalan saya pada pihak kementerian adalah sebab apa ni sangat menyedihkan, hanya 11 taska khusus untuk kanak-kanak OKU beroperasi setakat 31 Januari baru-baru ini. Adakah kerajaan akan menyemak semula modul penubuhan taska ini supaya lebih mudah dibuka dengan lebih banyak di negara kita seiring dengan keberadaan anak-anak OKU ini? Dan baru-baru ini kerajaan menyatakan akan mewajibkan kursus asas asuhan kanak-kanak kurang upaya kepada pihak yang mengendalikan taska. Adakah mungkin kementerian boleh kongsikan pelan kerajaan bagi memastikan semua pengasuh di negara kita menjalani kursus ini? Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Silakan Yang Berhormat Kepala Batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, peluang ini saya mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Melaya atas kejayaan sekali lagi menewaskan Taiwan pada malam tadi dalam kejohanan kelayakan Piala Asia dan Piala Dunia. Datuk Pengerusi, yang pertama Kepala B48 butiran 030400 kurang upaya pemulihan dalam komuniti PDK. Kepala Batas mohon pencerahan tentang kenapa terdapat penurunan peruntukan bagi tahun 2024 dan mohon perincian tentang program-program yang akan dilaksanakan melalui peruntukan yang disediakan nanti. Yang kedua, butiran 030800 sosioekonomi keluarga miskin. Mohon perincian jumlah keluarga miskin yang disasarkan masa ini untuk menikmati bantuan yang disediakan berbanding 3 tahun sebelumnya. Bagaimanakah pengagihan ini akan dilaksanakan dan apakah matlamat pelaksanaan program ini dalam mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup yang semakin meningkat? Yang ketiga, butiran 031200 bantuan sosioekonomi lain. Kepala Batas mohon perincian berkenaan program bantuan yang disediakan atau ditawarkan. Bagaimanakah proses pelaksanaan pengagihan dan apakah kriteria atau syarat yang perlu dipatuhi untuk dipilih sebagai penerima bantuan ini? Yang keempat, butiran 031400 membenteras pemerdagangan orang. Isu pemerdagangan manusia ini adalah salah satu tanggungjawab yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apakah peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian melalui program yang disediakan? Kepala Batas juga ingin bertanya kenapa terdapat penurunan jumlah peruntukan bagi tahun 2024. Mohon penjelasan. Yang kelima, butiran 032000 Anjung Singgah. Berapakah jumlah gelandangan dan bukan gelandangan yang telah direkodkan menginap di premis ini sejak ia diperkenalkan? Selain daripada penginapan, adakah mereka ini turut menginap di premis ini diberikan makan dan minum selepas mendaftar masuk? Berpandukan data yang direkodkan, adakah terdapat program ataupun jalinan kerjasama merentasi kementerian bagi membantu para gelandangan ini keluar dari status gelandangan dan menambah baik kehidupan mereka? Mohon penjelasan. Yang keenam, butiran 032300 Pusat Sokongan Sosial Setempat. Kepala Batas ingin tahu berapakah
pusat sokongan sosial setempat yang ada dan masih aktif sehingga kini? Berapakah aduan yang telah direkodkan dan berapakah yang telah diambil tindakan? Adakah terdapat perancangan untuk menambah bilangan pusat ini? Sekiranya ada, Kepala Batas mohon agar satu PSS ini dapat dibina di penaga Kepala Batas bagi membantu menambah baik taraf sosial di parlimen ini, terutamanya dalam kalangan ibu tunggal dan juga ibu tinggal. Selain itu, Kepala Batas juga memohon pencerahan mengapakah jumlah peruntukan ini dikurangkan bagi tahun 2024. Yang ketujuh, butiran 032400 Anjung Sinar. Tahniah diucapkan kepada Wabil Menteri dan Kementerian di atas inisiatif program Anjung Sinar ini. Kepala Batas mohon perincikan rakan strategi yang telah menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Kebajikan Negara dalam menjayakan program ini sehingga masa ini. Dan hasil daripada kerjasama tersebut, apakah kejayaan telah dicapai dan cabaran yang perlu dilalui sehingga masa ini. Mohon pencerahan. Yang ke-8, InsyaAllah yang terakhir, butiran 01900 Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana. Bagi menghadapi musim banjir, Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana mempunyai peranan yang sangat penting kegunaannya. Jadi Kepala Batas ingin bertanya apakah peranan yang dimainkan oleh kementerian ke atas depo-depo ini di seluruh negara. Bagaimana pula peruntukan yang disediakan bagi tahun 2024 ini dapat digunakan bagi membantu inisiatif ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Silakan Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang ada pada hari ini. Sempena World Day for the Prevention and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence dan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia baru-baru ini, maka saya akan menyentuh perbahasan saya seputar isu ini. Sungai Petani terus ke butiran 020100 Kebajikan Masyarakat, butiran 020300 Institut Sosial Malaysia dan 031500 Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai, yang mana berlakunya peningkatan bajet, namun pada untuk Pawai berlaku penurunan. Kalau kita lihat, kita baca akhbar-akhbar dan melihat berita-berita, terdapat banyak penderaan kanak-kanak, seperti contohnya kes adik Bella, seorang OKU yang lemah, yang tidak bermaya tetapi dipukul dan didera sebegitu hebat. Dan kalau kita lihat 18,750 kes penderaan sepanjang 2020 sehingga 2022, dan ini semua berlaku di rumah jagaan kanak-kanak, dan bukan itu sahaja tetapi juga berlaku di Taska. Yang Berhormat Menteri pada 18 September yang lalu di sidang khas mengatakan bahawa 310 kes direkod di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. Ini yang kita tahu, tetapi bagaimana pula dengan yang tidak berdaftar? Dan kerisauan saya adalah bukan sahaja pada kanak-kanak tetapi pada warga emas. Kenapa? Kerana terdapat tidak sedikit juga warga emas yang diseksa dan didera secara seksual, termasuklah di semua tempat-tempat di Pawai. Dan ini tidak ada satu rekod rasmi dan tiada pemantauan. Dan bagaimanakah kerajaan ingin memantau dan bagaimanakah pusat-pusat jagaan warga emas ini akan didaftarkan di bawah akta. Dan maka dari itu Sungai Petani ingin mencadangkan supaya dibentangkan rang undang-undang profession kerja sosial, di mana di Malaysia kita melihat bahawa setiap sektor itu mempunyai pekerja sosial, termasuklah di hospital, di JKM, di penjara dan di berbagai tempat lagi. Dan semua ini adalah tanggungjawab pekerja sosial. Kita lihat bagaimana kes penderaan, kes gangguan seksual dan sebagainya di Taska, di pusat jagaan orang tua, kunci utamanya adalah kalau kita ada pekerja sosial yang hebat, pekerja sosial yang terlatih, maka kita akan dapat prevent atau menghindari perkara-perkara negatif ini supaya berlaku. Dan pekerja sosial ini bukan semata-mata sukarelawan, tetapi ia adalah esensial dan kunci kepada isu yang saya bawa sebentar tadi. Di Malaysia kita lihat bahawa tahun 2022 sebanyak 3,790 pekerja sosial. 2019 kita melihat di Malaysia 1:8,576. Kita bandingkan dengan negara Singapura 100
banding 3,448, di Australia 1:1040, 1 nisbah 1040, dan di Malaysia Child Protector hanya terdapat 236 pegawai sahaja. Soalan saya kepada kementerian adalah apakah nisbah terkini pekerja sosial kepada penduduk di Malaysia? Apakah nisbah terkini pekerja sosial JKM kepada kanak-kanak dalam institusi kerajaan dan khidmat lapangan? Dan apakah nisbah terkini pelindung kanak-kanak JKM kepada kanak-kanak yang memerlukan penjagaan dan perlindungan? Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang baru-baru ini pada sidang media bersama Suhaka mengatakan bahawa akan ada suatu sistem online akan diperkenalkan untuk melaporkan kes-kes penderaan dan sebagainya. Dan inilah masanya untuk kita memberikan tanggungjawab ini kepada social workers atau pekerja sosial yang terlatih untuk membantu dalam kita mengarah ke arah hasrat ini. Dan juga saya berpeluang berjumpa dengan beberapa persatuan dan NGO, termasuklah penggerak kempen Heroes Among Us, UNICEF dan Malaysia Association of Social Workers, MASW, yang mana kita berbincang dan kita perlu tahu bahawa pekerja-pekerja sosial ini perlukan pertauliahan dan perlukan pandangan dan juga daripada kerajaan, satu imbuhan daripada kerajaan untuk mendorong social workers ini. Dan saya ingin bertanya, sejauh manakah kerajaan telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang saya sebutkan sebentar tadi. Sedikit soalan yang ingin saya ajukan, dan di negara Malaysia terdapat banyak universiti-universiti yang menawarkan bidang social workers ini, dan bidang ini perlukan pentauliahan segera dan rang undang-undang ini perlu digubal dengan segera. Terakhir, soalan saya kepada kementerian, apakah perancangan garis masa untuk pihak kementerian membentangkan rang undang-undang profession kerja sosial di Parlimen? Dan bilakah sesi rundingan dan maklum balas dengan pihak berkepentingan masyarakat sivil akan diadakan terkait butiran rang undang-undang ini? Dan yang terakhir, adakah ada juga dalam perancangan kementerian bahawa rang undang-undang itu akan mengandungi peruntukan berkenaan dengan penubuhan sebuah badan kawal selia bebas dan keperluan kelayakan akademik minima untuk pendaftaran dan pensijilan pekerja sosial? Semoga segala usaha ini akan membawa kita ke arah sebuah negara yang selamat, bukan sahaja untuk masyarakat, yang lebih penting selamat untuk wanita, kanak-kanak dan warga emas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Tani. Dipersilakan Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Butiran yang saya akan bicarakan ialah B020-100, kebajikan masyarakat. Peruntukan pada tahun 2023 425 juta dan peruntukan 2024 446 juta. Artinya berlaku peningkatan sebanyak 5% berbanding dengan tahun 2023. Tujuan peruntukan kepada butiran berkenaan ialah kebajikan masyarakat untuk meningkat kecekapan, kompetensi dan keberkesanan perkhidmatan kebajikan kepada golongan sasar. Setiap awal tahun, penerima bantuan JKM kena daftar semula. Persoalannya kadang-kadang menyukarkan mereka yang sedia susah terpaksa meninggalkan kerja mereka kais pagi makan pagi. Misalnya di tempat saya, kalau penduduk yang tinggal di Cangkak Lobak yang nak pergi ke pejabat JKM, mungkin jarak dia hampir dekat dengan 25 km, sudah tentulah memerlukan kos dan sebagainya. Soalan saya, kenapa tidak boleh kita mengarahkan ketua kampung, penghulu untuk membantu dan tidak perlu mereka datang sendiri ke pejabat kebajikan masyarakat. Perkara yang berlaku di lapangan, masyarakat yang miskin amat memerlukan wang segera. Contohnya untuk tambang ke hospital, rawatan susulan pakar di hospital, hantar anak daftar ke universiti. Persoalan saya, ada atau tidak tabung kecemasan untuk mereka yang memerlukan ini, supaya mudah mereka pergi meminta untuk mendapat bantuan kecemasan. Saya ulang sekali lagi, di manakah mereka ini ataupun orang susah ini untuk dapatkan wang kecemasan?
Pengalaman saya di pusat khidmat terpaksa memberikan permohonan mereka memerlukan. Walaupun sebagaimana kita maklum kita tidak ada peruntukan. Saya baru saja masuk tadi RM950. Itu seminggu. Boleh katakan setiap minggu perbelanjaan untuk mereka ni antara 1,000 hingga kadang-kadang sampai 2,000 untuk membelanja mereka. Dan tentulah perbelanjaan ini perbelanjaan yang terpaksa kita korbankan daripada apa yang kita beri, tapi itu sekadar yang kita mampu untuk beri. Bantuan kebajikan diberikan berdasarkan macam mana. Kadang-kadang ada yang kita pergi ziarah ke rumah. Permohonan ditolak dengan sebab ada anak. Anaknya pula kadang-kadang berada di tahap yang miskin. Kenapa perkiraan anak diambil kira? Sedangkan mereka juga miskin. Maka alasan kerana mereka ada anak sudah tentu tidak boleh menjadikan alasan untuk menolak permohonan mereka untuk mendapat bantuan kebajikan ini. Kadang-kadang juga yang mereka telah dapat bantuan tetapi dipotong setelah mendapat tahu mereka ini memiliki anak. Sedangkan anak mereka juga kais pagi makan pagi. Butiran B03150, Pusat Aktiviti Warga Emas. 2023 peruntukan sebanyak 84 juta. Tahun 2024 8.25 juta. Program ini khusus menjadi tulang belakang dalam menyokong usaha kerajaan menuju ke arah negara menua 2030. Memandangkan tahun ini saja terdapat 4 pawai yang telah diluluskan penubuhannya dan saya yakin lebih banyak permintaan akan dipohon pada masa akan datang. Bagaimanakah pihak kementerian menyusun pengoperasian berikutan penurunan peruntukan bagi tahun 2024? Butiran ini hampir 2% kurang berbanding dengan tahun 2023. Kedua, adakah wujud kajian berterusan mengenai impak pawai kepada warga emas memandangkan kajian terakhir pada tahun 2016 menunjukkan tahap kesejahteraan yang tinggi dalam kalangan warga emas yang terlibat. Yang ketiga, apakah penambahbaikan terhadap modul dan program di dalam pawai sentiasa dibuat dan bagaimanakah ia dilaksanakan bagi memastikan pawai terus relevan dan mampu diteruskan dengan kaedah yang lebih baik pada masa hadapan. Keempat, sejauh manakah usaha pihak kementerian dalam memastikan pawai sentiasa diurus oleh sumber kaki tangan yang mempunyai latar belakang berkaitan kerja-kerja sosial. Butiran B030 900 Sosial Ekonomi Kurang Upaya. Tahun 2023 peruntukan 1.58 bilion. Tahun 2024 peruntukan 1.119 bilion. Saya memerlukan perincian bagi butiran ini memandangkan ia mendapat peruntukan yang paling tinggi berbanding dengan butiran lain. Apakah inisiatif yang telah dijalankan pada tahun 2023 yang berkaitan dengan butiran ini? Berapakah bilangan individu kurang upaya yang telah menerima manfaat melalui inisiatif yang telah dilaksanakan? Justru, apakah penilaian yang diletakkan oleh pihak kementerian sehingga peruntukan di bawah butiran ini memerlukan penambahan bajet pada tahun 2024 meningkat sebanyak 25.7%. Seterusnya, adakah kementerian mempunyai perancangan untuk mengkaji semua dasar pengambilan 1% OKU di sektor awam supaya lebih ramai lagi warga OKU dapat peluang dalam sektor awam? Dalam masa yang sama juga, adakah kementerian mengesyorkan untuk meluaskan dasar ini kepada sektor swasta dan badan-badan berkanun agar golongan kurang upaya turut mendapat manfaat daripada pelaksanaan tersebut? Satu butiran lagi, Datuk Pengerusi. Butiran 03 1000 Sosial Ekonomi Warga Emas. Tahun 2023 peruntukan sebanyak 899.2 juta. Tahun 2024 904.8 juta. Berdasarkan definisi harga emas, warga emas iaitu 60 tahun dan ke atas, Malaysia dijangka akan mencapai status negara tua atau age nation pada tahun 2030 apabila 15% daripada jumlah penduduk di negara ini terdiri daripada warga emas. Namun begitu, dalam masa yang sama negara kita telah beralih ke status negara menua pada tahun 2021 apabila peratusan penduduk berusia 65 tahun ke atas telah mencapai 7% daripada jumlah populasi. Ini berdasarkan takrifan yang dikeluarkan oleh PBB. Apakah status terkini berkenaan dengan penyediaan rangka tindakan penuaan kebangsaan
Bilakah ia dirancang untuk dilancar dan dilaksanakan berdasarkan peningkatan peruntukan bagi tahun 2024? Sejauh mana inisiatif yang disediakan akan menyentuh isu-isu utama golongan warga emas seperti penjagaan kesihatan, keperluan asas dan keselamatan mereka? Apa yang lebih penting ialah biarlah kita panjang umur dan baik amalan kita. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan buat baik pula amalannya. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Datuk Pengerusi. Puchong ingin merujuk kepada butiran 020200 pembangunan wanita dan saya akan fokus hari ini perbicaraan saya untuk pembangunan wanita saja. Datuk Pengerusi, menurut Global Gender Gap Report 2023 yang baru saja diterbit pada Jun yang lalu, Malaysia sekali lagi berada di ranking 30% yang terendah, iaitu 102 daripada 146 negara yang dinilai. Global Gender Gap Index ini merangkumi 4 subsektor, iaitu pencapaian pendidikan, penyertaan dan peluang ekonomi, kesihatan dan kemandirian serta pemekasaan politik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia telah pun mencapai ranking pertama bersama dengan 24 negara yang lain bagi subsektor pencapaian pendidikan, di mana Malaysia mendapat perfect mark sub-index 1 daripada 1. Walau bagaimanapun, Malaysia mendapat ranking yang sangat rendah dalam subsektor penyertaan dan peluang ekonomi serta pemekasaan politik dengan ranking 89 dan 122 daripada 146 negara masing-masing. Dengan itu, Puchong akan bincang pembangunan wanita dari segi ekonomi dan juga politik. Datuk Pengerusi, kadar penyertaan tenaga kerja wanita di Malaysia hanya adalah pada sekitar 55% sahaja berbanding dengan lelaki pada sekitar 80%. Ini adalah sangat rendah jika kita berbanding dengan negara-negara lain di rantau ASEAN seperti Vietnam, Singapura, Thailand dan Cambodia. Kadar penyertaan tenaga buruh wanita bukan sahaja hanya adalah satu isu hak, tetapi bagi Puchong lebih penting lagi ini adalah satu isu ekonomi. Wanita menyumbang 50% talent pool di Malaysia. UNDP menjangka bahawa jika kita dapat meningkatkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja kepada 70%, kita boleh meningkat KNDK kita sebanyak 2.9%, iaitu sekitar 50 hingga 60 bilion ringgit setiap tahun. Oleh itu, Puchong mengalu-alukan kerajaan meletakkan sasaran untuk meningkatkan kadar penyertaan tenaga kerja ke 60%. Namun begitu, inisiatif utama yang diumumkan dalam pelanjawan ini hanya adalah lanjutan program-program yang sedia ada. Dan bagi Puchong, mereka tidak mampu membawa Malaysia ke arah 60%. Sebagai contoh, Datuk Pengerusi, program wanita kembali bekerja, Career Comeback Program, di mana pengecualian cukai diberi kepada wanita yang berhenti kerja 2 tahun dan ke atas. Setahu saya, setiap tahun apabila kerajaan nak membuat pengumuman untuk meningkatkan penyertaan tenaga buruh wanita, bila dia bangkitkan di Parlimen, jawapan daripada kerajaan adalah dia ada program wanita kembali bekerja. Walau bagaimanapun, saya tengok statistik ini, saya sangat terkejut. Menurut Talent Corp, daripada tahun 2019 hingga Ogos 2023, hanya 145 permohonan diterima oleh Talent Corp di bawah program ini. Dan daripada ini, hanya 78 diluluskan, 65 ditolak dan 2 permohonan masih dalam pertimbangan. Ini bermaksud bahawa hanya 78 wanita berjaya balik kerja melalui program wanita kembali bekerja yang banyak menjadi pengumuman kerajaan-kerajaan yang berbeza. Untuk meletakkan perspektif, berapakah wanita yang kita perlu kembalikan ke pasaran buruh jika kita nak mencapai sasaran 60%? Saya telah pun kira kita perlu mengembalikan 500,000 orang wanita daripada 6.1 juta hari ini. 78 berbanding dengan 500,000 yang kita perlukan adalah sangat jauh bezanya. Oleh itu, Puchong ingin tahu apakah usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan program wanita kembali bekerja supaya boleh membantu mencapai sasaran 500,000 dan bukan setakat token ataupun kosmetik saja.
Datuk Pengerusi, seterusnya Puchung juga ingin menarik perhatian Dewan yang ini berkenaan dengan kadar penyertaan tenaga buruh wanita mengikut tahap pendidikan. Kalau kita tengok mengikut tahap pendidikan, untuk wanita yang mendapat pendidikan tinggi, penyertaan tenaga buruh adalah 64